Ikuti rombongan e-Kurban Resources Sendirian Berhad ke Kemboja sempena ibadah kurban tahun ini tidak dilepaskan. Kemboja bukanlah negara asing bagi kebanyakan rakyat Malaysia. Ini kerana banyak syarikat, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan orang perseorangan sering mengunjungi negara ini bagi menyalurkan bantuan dan dana buat umat Islam di sini. Dianggarkan mempunyai 15 juta penduduk dan daripada jumlah tersebut, hanya 7% rakyat Kemboja beragama Islam. Mereka ini terdiri daripada Melayu campur dan hidup di perkampungan dan pedalaman. Melihat sendiri keperitan hidup dan kemiskinan tegar di sana memberi seribu keinsafan kepada kami betapa masyarakat Islam di sini harus dibantu. Sesudah menjejakkan kaki di Kemboja, urusan persediaan lembu dan kambing yang ingin disembelih dilakukan terlebih dahulu. Lembu-lembu ini harus mencukupi berdasarkan jumlah bahagian korban dan akikah yang telah dibayar. Koperasi Muslim Kemboja dengan kerjasama e-Kurban sebetulnya menternak lembu sendiri. Itu sebab kita boleh bagi harga tahun ini serendah 230 untuk kurban di Kemboja. Kerana kita memikirkan bahawa penawaran ataupun bekalan itu perlu ada sebab kita tidak mahu membawa amanah umat ke sini dan dalam keadaan terdesak kita tak dapat lembu. Destinasi pertama kunjungan kami adalah Kampung Chenang. Dianggarkan terdapat lebih dari 300 keluarga Muslim yang layak mendapat agihan daging kurban seperti yang diperuntukkan oleh Koperasi Muslim Kemboja. Di sini, fungsi penubuhan Koperasi Muslim Kemboja dapat dilihat dengan usaha sama dari e-Kurban Resources menambahkan kerjasama yang amat memberangsangkan. Saya agak gembira sangat sebab melalui orang Malaysia, saudara kita Malaysia, jadi melalui e-Kurban itu ada tiap-tiap tahun untuk membuat ibadat kurban melalui Koperasi Muslim Kemboja. Dalam satu tahun ini, dalam total lebih kurang 200 atau 300 lebih. Yang melalui isi e-Kurban juga kita akan bangunan madrasah yang di Bendul Kiri dan masjid dan di Patebong itu melalui e-Kurban saja. Kami sempat singgah di rumah salah seorang penduduk kampung yang menjadikan rumahnya sebagai tempat penginapan para pelajar Universiti Teknologi Petronas UTP yang turut mengadakan program Hikmat Bakti mereka di sini. Kesempatan berkunjung ke Kemboja memberikan saya peluang untuk mengenali masyarakat Islam di sini dengan lebih dekat lagi. Hidangan makan tengah hari ini seolah-olah mengalu-alukan kehadiran kami ke Kampung Chenang. Ia kira 90 km daripada Phnom Penh. Bukan sahaja rombongan daripada media, malah rombongan pelajar-pelajar Universiti Teknologi Petronas turut berada di sini untuk menjalankan program bakti siswa mereka. Sudah menjadi kebiasaan rakyat Malaysia datang berkunjung ke Kemboja dan sambutan yang diberikan tidak pernah mengecewakan. Sehari sebelum Aidiladha, pasar petang ini tidak seperti selalu. Rata-rata masyarakat di sini sibuk membeli barangan untuk persediaan Hari Raya esok. Kami juga tidak melepaskan peluang beramah mesra dengan penduduk sekitar. Agaknya mereka sudah biasa dengan kedatangan orang asing di kampung mereka. Melihat penghidupan yang serba sederhana serta suasana yang begitu berbeza sekali berbanding di Malaysia, tiba-tiba rindu pada tanah air tercinta. Perjalanan diteruskan ke perkampungan Chroy Mentri, kira-kira 90 km dari bandar Phnom Penh.
Kami dibawa melihat masjid yang baru didirikan serta sebuah madrasah Nurul Iman yang dibina sebagai sekolah integrasi. Dengan kerjasama Koperasi Muslim Kemboja, mereka mengusulkan kepada kita supaya dapat membentuk satu sistem persekolahan yang baru yang kita sebut kalau di Malaysia itu sekolah integrasi. Dan alhamdulillah dengan kerja kuat Koperasi Muslim Kemboja yang diketuai oleh Ustaz Ashari Soleh sudah ditubuhkan, sudah diwujudkan sekolah integrasi Nurul Iman dan juga sekolah dalam kelompok Koperasi Muslim Kemboja dan kemudian Islamic Center. Menyedari pendidikan di kalangan masyarakat Islam di Kemboja berada di tahap kritikal, Koperasi Muslim Kemboja dengan kerjasama e-Kurban Resources mengusahakan pembinaan sekolah agama integrasi. Sekolah ini dilihat dapat memberikan pendidikan Islam yang lebih menyeluruh kepada pelajarnya dan dalam masa yang sama dapat meningkatkan lagi sektor pendidikan di Kemboja. Sekarang saya sudah akan beli tanah wakaf. Tanah wakaf untuk tanam pokok katah sekarang sampai 16 hektar. Yang hasil daripada pokok katah insya-Allah kita untuk kecil jadi untuk belajarkan kependidikan. Ini yang Koperasi Muslim Kemboja dan saya sendiri untuk usahakan ini pembangunan ini ubahkan pendidikan. Hari menganjak ke senja. Kru kami dibawa pula ke ladang lembu milik Al-Ansar Group terletak di dalam kawasan asrama pelajar tahfiz di bawah Koperasi Muslim Kemboja berdekatan dengan kampung Chroy Mentry. Al-Ansar Group merupakan syarikat Malaysia yang telah membuka ladang lembu di Kemboja bagi urusan penternakan dan penjualan. Usaha ini dilihat dapat memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat Islam di sini sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka. Dari segi peningkatan jumlah kita bermula dengan 17 ekor pada peringkat awal dulu dan tahun kedua tahun 2009 kita mula dengan 17 ekor, kemudian tahun berikutnya 100 lebih, tahun ketiga 200 dan tahun ketiga ni hampir 300 untuk yang kita bawa saja. Jadi dari segi nilai wang yang kita bawa ke sini hampir 400,000. Satu jumlah yang cukup banyaklah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bergetar jiwa mendengar takbir raya di perantauan. Merasai suasana berhari raya di tempat orang memberikan satu perasaan yang cukup terharu. Namun melihatkan kemeriahan umat Islam di sini serta keramaian mereka memenuhi masjid-masjid untuk menunaikan solat hari raya, rasa terpujuk hati ini. Masjid Nurul Naim, kilometer 8 Phnom Penh, dipenuhi para muslimin seawal jam 7 pagi waktu Kemboja. Selesai menunaikan solat Aidiladha, ibadah korban harus dilaksanakan. Dari Phnom Penh, kami bergerak ke kampung Chroy Mentry lagi bagi urusan penyembelihan korban yang melibatkan 25 ekor lembu. Dianggarkan seekor lembu untuk 30 keluarga dan kerja-kerja penyembelihan dilakukan oleh Tuan Haji Masrukin serta ahli-ahli jawatan kuasa e-Kurban Resources dari Malaysia dibantu oleh ahli-ahli Koperasi Muslim Kemboja. Menelusuri sejarah pembabitan e-Kurban Resources
dalam pembangunan masyarakat Islam Kemboja. Ianya bermula sejak 2009 di mana pertama kali ingin melaksanakan korban di sana. Koperasi Muslim Kemboja keseluruhannya menyembelih tahun ini hampir 1,000 ekor. Kerana dari kami aja dah dekat 300. Kita cuba untuk memberi satu ruang melalui korban juga. Kita mahu supaya sumbangan-sumbangan itu diurus tadbir dengan baik dan telus. Tumpuannya adalah untuk melihat masyarakat Islam Kemboja menjadi lebih berkualiti dan berdikari. Dasar e-korban adalah memberikan agihan dan melaksanakan korban di tempat-tempat yang tidak pernah tersentuh selama ini. Di sinilah fungsi Koperasi Muslim Kemboja sebagai one-stop center untuk mengumpulkan maklumat serta saluran-saluran di mana bantuan diperlukan. Koperasi mempunyai struktur pentadbiran dan jaringan hingga ke peringkat kampung. Jadi untuk kita mengagih-agihkan sumbangan itu, kita memerlukan report daripada peringkat bawah. Kita beri apa yang diperlukan, bukan kita beri apa yang kita bawa. Kadang-kadang ada juga penderma-penderma, penyumbang-penyumbang, dia bawa sumbangan yang tidak diperlukan oleh rakyat Kemboja pada dasarnya. Jadi koperasi dan bersama e-korban cuba untuk menggalang dana dan kita serahkan kepada koperasi untuk mengagihkan secara telus dan bertanggungjawab. Sebab kita mahu hasilnya itu dapat dilihat dalam bentuk pendidikan dan ekonomi. Beri apa yang mereka perlu, bukan apa yang kita bawa. Itulah dasar yang harus dipegang bagi memastikan masyarakat Islam di sini berjaya meningkatkan taraf hidup mereka. Ikuti siri kedua Kembara Korban Kemboja esok dalam Galeri Nasional 4.45 petang di TV1.